Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. So, hari ni kita adalah PDPR kita nombor 2 bersama Cikgu Afifah. Cikgu akan sambung apa yang telah Cikgu Wiki kami ajar. Okey, sebelum kita sambung, Cikgu nak ulang sikit yang telah Cikgu Wiki kami ajar, iaitu subtopik integer. Okey, integer ni apa? Integer ni adalah nombor bulat positif dan nombor bulat negatif. So, kalau nombor bulat positif, dia tanpa simbol ataupun ada simbol tambah. Kalau nombor bulat negatif, dia ada simbol tolak. Okey? Okey, ini just nak bagi tahu kalau ke kanan mesti nombor positif, kalau ke kiri mesti nombor negatif. Itu kena ingat, jangan tertukar ya. Okey, yang ini yang kamu kena ingat lah. Kalau kosong kat tengah tu, ke kanan tu adalah nombor positif, ke kiri nombor negatif. So, kena ingat, makin besar nombor positif, nilainya pun besar. Tetapi, makin besar nombor negatif, nilainya makin kecil. Itu kena ingat. Okey? Sama juga ini, kosong tengah kan? So, 1, 2, 3 ke kanan. So, nombor negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3 ke kiri. Okey, sebab dia melibatkan dua simbol dan ada yang sama, ada yang berbeza, kamu kena buat ikut urutan dia lah. Okey, kalau ini adalah untuk operasi darab dengan juga bahagi. So, dia beza dengan tambah dan tolak kan? So, operasi dia kalau darab, positif didapatkan dengan positif, jawapannya positif. Positif didapatkan dengan negatif, jawapannya negatif. Negatif didapatkan dengan positif, jawapannya negatif. Negatif didapatkan dengan negatif, jawapannya akhirnya adalah positif. Sama je darab dengan bahagi. So, kena ingat yang pertama, iaitu hasil simbol lah. Kita guna simbol. Okey, cikgu padam dulu kejap. Kita guna simbol. Simbol sama, jawapan akhirnya positif. Tak kisahlah positif darab dengan positif ataupun negatif darab dengan negatif. Maksudnya dua simbol yang sama. Jawapan akhirnya adalah positif. Yang kedua, simbol berbeza ataupun simbol beza lah cikgu tulis. Iaitu satu positif, satu negatif. So, jawapan akhirnya adalah negatif. So, kena letak. Jangan lupa letak. Okey? Okey. Seterusnya adalah membuat pengiraan. Okey, tanda kurungan kan? Okey, kalau cikgu ajar, kamu cikgu tak tahu, cikgu Wiki ajar macam mana, mungkin hebat lagi. Cuma cikgu buat yang simple je. Macam mana nak hafal? Cikgu just buat kucing dalam bilik cari tikus. Okey, ini adalah untuk kucing. Ini dalam, ini bilik, ini cari, ini tikus. So, apa yang cikgu buat? K adalah kurungan. Yang pertama sekali ni lah. B adalah darab, B adalah bahagi, C ni campur ataupun tambah, T ni adalah tolak. So, ini yang kedua, ini yang ketiga. So, yang pertama tanda kurung. Kalau ada soalan yang melibatkan operasi bercampur kan? So, kita kena buat ikut tertib, ikut urutan dia. Yang pertama, tanda kurung dulu. Okey, satu. Kalau ada. Kalau tak ada, kita tengok dulu ada darab ataupun ada bahagi. So, kalau darab dengan bahagi, dia tak kisah. Kamu tak perlu nak susun darab di depan. Kita just buat dari kiri ke kanan. Kalau tambah tolak pun sama. Kamu just buat dari kiri ke kanan. Itu yang kena ingat. Sebab tu cikgu suruh buat kucing dalam bilik cari tikus. So, tolong hafal, okey?
Okey, pecahan positif dan pecahan negatif lah yang cikgu tahu. Cikgu Vicky last masuk yang ini. So, cikgu hanya akan sambung. Akan sambung pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, untuk garis nombor pecahan, cikgu tahu kalau melibatkan pecahan, kamu akan rasa, susahlah. Setiap tahun yang cikgu ajar, melibatkan pecahan susah. Okey, yang pertama, kalaulah dia punya penyebut. Kat bawah tu penyebut, kat atas tu pengangka. Kalau lupa lah. Kat bawah tu penyebut sama, sepatutnya kita tak ada masalah lah. Sebab kita tahu nombor kan. Sebab tu belajar dulu integer, baru kita belajar pecahan. Okay, ini garis nombor kan. Macam kamu belajar yang integer juga. Kosong kat tengah ni. So, 1/2. 1/2 ni maksudnya ni darat kan, ditambah. So, akan jadi 3/2. So, ini akan jadi 4/2 ataupun 2 lah. Ini akan jadi 2/2. Ini 1/2. So, kita tengoklah ni. Okey, kita tengok. Ini 1. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Sama je. Apabila penyebut kat bawah sama. Kalau kamu confuse juga, tukarlah dia kepada perpuluhan. 1 bahagi 2. 1 bahagi apa? 2 bahagi 2. Contoh. Kalau kamu tak nampak juga yang pecahan, tukar kepada perpuluhan. So, perpuluhan adalah perwakilan pecahan pada garis nombor sama seperti sebiji dengan integer. So, pecahan positif ke kanan, pecahan negatif ke kiri. Sama je dengan integer. Okey, ini contoh kalau dia suruh wakilkan pecahan pada garis nombor. So, buat satu garisan, anak panah ada 2, kiri kanan tu. Lepas tu macam mana kita nak susun? Yang pastinya, yang pertama tentukan dulu. Okey, 2 ini positif dan 2 ini negatif. Kalau positif, maksudnya kanan. Kena ingat. Kalau negatif adalah kiri. Macam tu. Lepas tu, kita buatlah garis nombor macam ni. Ni dah siap buat kan? So, tengah-tengah ni kita buat kosong sebagai kita punya benchmark kita. Orang kata apa nama? Penanda aras kita. Kosong tengah. Kanan positif. Kirinya negatif. So, cikgu, aku tak tahu mana besar, mana kecil. Ada susahnya pecahan. Susah. Kalau kamu tak yakin, kamu ada 2 je cara. Yang pertama, kamu tukar dia kepada perpuluhan. 1/4 kan? So, kamu tukarkan dia kepada perpuluhan. So, dia akan jadi 1/4 0.25. Contohnya ini kan. 1/4 adalah 0.25. 1/2. So, kamu pun tekanlah. Kamu bagi-bagi. 1/2 adalah 0.5. So, ini pula. 3/4 negatif 3/4 kan. So, 3/4 negatif 3/4 sama dengan negatif 0.75. So, negatif 1/2 sama dengan negatif 0.5. So, apabila kamu sudah tukar ke dia kepada perpuluhan, ini sebagai rujukan sahaja. Tak lebih pun. Sebagai rujukan, kamu nak letak yang mana dulu. So, kamu buat garis nombor. Buat macam ni. Okey, so sini kosong. Sini nombor positif, sini nombor negatif. So, yang tengok nombor positif dulu. 0.5 dengan 0.25. Mana lagi kecil? 0.25. So, kita letaklah 1/4 kat sini. Lepas tu 0.5, besar. So, letak 1/2 kat sini. So, ini pun sama. 0.75 dengan 0.5. Mana lagi kecil? So, kecil mesti di sebelah dengan 0. Negatif 1/2. So, di sini negatif 3/4. So, dah siap. Itu sahaja.
Okey, seterusnya adalah membanding dan menyusun pecahan mengikut tertib. So, tertib ni dia ada dua sahaja. Satu, menaik. Satu. Yang kedua adalah menurun. So, menaik ni ke atas. Menurun ni ke bawah. Menaik ni kita naik tangga dari tangga pertama hingga tangga yang banyak. So, dari kecil ke besar. Menurun ni kita turun tangga, contoh. Dari tinggi kan, dari banyak ke sikit. Dari besar ke sikit. Itu yang kamu kena ingatlah. Dua atau lebih pecahan boleh dibanding nilai dengan menyamakan penyebut dahulu. Kenapa? Supaya kita lagi nampak. So, kita samakan penyebut. Sebab tu apa yang kamu belajar sekolah rendah, cikgu suruh ulang balik kan? Yang kedua, pecahan itu boleh disusun mengikut tertib menaik atau menurut ikut soalan nak lah. Ini banding dan susun pecahan mengikut tertib menaik. Oh, kita tahu. Kalau tertib menaik ni maksudnya naik kecil kat bawah. Yang last kali mesti paling besar. So, apa yang nak buat? Kita samakan penyebut dulu. Tengok, kita samakan penyebut macam ini. Samakan semua penyebut dengan nombor 8. Sebab tu nak samakan penyebut, lepas tu barulah kita buat garis nombor supaya kita nampak. Kita tahu mana lagi besar, mana lagi kecil. So, kita buat garis nombor. Kita tahu ini kosong. So, nombor positif. Positif ada berapa? 1, 2. So, ada 2 je lah. Positif. So, yang lain 4 negatif. So, kita dah buat. Kita tengoklah. Okey, nombor positif dia antara 4/8 dengan 1/8. Mesti 1 dengan 4, 1 lagi kecil. So, kita letak 1/8 di sini. So, yang kedua, kita akan letak okey, kita akan letak 4/8 lah. Sebab 2 je kan. So, yang negatif ni, so negatif ni kita kira lah, tengok. Yang paling kecil, 3/8. Ni 6/8. 6. So, ini besarlah 2 ni. So, dengan 3. 6 dengan 3 mana? So, 3 dululah. 3, barulah 6. Lepas tu, kita tengok. 1 ni sama kan? So, 2 dengan 5. Mana lagi kecil? So, 2 dululah. Barulah 5/8. So, apabila dah siap kita susun, barulah kita buat apa? Kita tengok dia nak tertib apa. Tertib menaik dari kecil ke besar. Maksudnya dari kiri ke kanan. Ini menaik. So, kita susunlah. 1 5/8. 1 1/4. Kita susun 1 1 1. Inilah markah dia. Markah penuh dia. Mesti susun koma, 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 koma. Okey? Tapi tulislah tertib menaik dulu. Okey, itu untuk banding dan susun. Boleh? Tugasan 2 hari ni, cikgu just nak kamu buat 3 soalan saja. Iaitu soalan latih diri 1.3a, buat soalan 1a. Latih diri 1.3b, buat 1a, 2a. Sebab apa? 1.3b ni soalan 1 menaik, soalan 1 menurun. Cikgu nak tengok. Dan itu sahaja PDPR kita untuk hari ini. Dan tolong siapkan tugasan 2, hantar gambar sama cikgu. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.